ini bagi proses yang kedua kita nak bertanya kepada Dr. Muhammad Hamidi, di mana mungkin pada pandangan doktor pula lah, walaupun telah dibahaskan oleh panel-panel lain, segelintir orang kita ni dah mudah sangat ni, dia akhirnya bawa kepada ideologi ekstrim ni. Dan ramai yang kalau kita baca macam okey, yang ekstrim tu cuma berlaku dekat luar negara je pun kan. Yang kalau kes Abdul Wahab tu pun dekat luar negara sejak lama. Adakah ia berpotensi untuk benda itu berlaku dalam Malaysia, walaupun macam tadi panel kita berkata akta senjata api ni ketat? Adakah ia boleh berlaku? Silakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Untuk kita nak menafikan berlakunya sesuatu yang bersifat radikal ataupun ekstremis ni, dia adalah satu yang sukar. Kerana apabila kita sudah melihat mukaddimah-mukaddimahnya, sudah ada puing-puingnya yang berlaku di dalam negara kita, sudah wujud pentakfiran, sudah wujud mensyirikkan, sudah wujud ideologinya, maka ianya pasti akan membawa kepada kemuncak ekstremisme itu sendiri. Dan pada hari ini pun kita sudah merasai perbezaan yang sangat ketara daripada permulaan yang telah disebutkan oleh Dr. Abdullah tadi tentang permulaan. Contohnya dalam 80-an kita sudah mendengar tentang kafir mengkafir ataupun pentakfiran dalam bentuk politik. Kemudian dia berkembang kepada suatu yang lebih ekstremis. Kemudian kalau kita melihat sehari dua ini pun, kita sudah dapat menilai perkembangannya. Contohnya dahulu kita tidak boleh menyebut tentang golongan-golongan tertentu. Sekarang ini mereka sendiri sudah membuka pekung mereka. Mereka sudah menampakkan diri mereka. Dan pada saya ianya adalah satu peluang. Walaupun kita melihat dalam bentuk yang apa kita panggil, mungkin ada risikonya, ada kerencamannya, ada ketakutannya, tetapi bagi saya apabila mereka ini sudah mencapai kepada tahap ekstremis dan mereka sedang ke arah itu, kita dapat membezakan hakikat diri mereka sebenar. Mereka daripada sifat mengkafirkan, mensyirikkan, membida'ahkan dan menghukumkan sesat kepada para alim ulama, maka akhirnya kita sudah dapat melihat siapakah identiti mereka yang sebenar. Dan inilah yang kita lakukan sekarang. Contohnya ada golongan yang mengatakan mereka itu berpegang dengan mazhab Hanabilah, kan? Contohnya, kan? Tetapi apakah kita kenal dalam mazhab Hanabilah itu mempunyai ciri-ciri ekstremis? Bahkan apa yang diungkapkan kepada kita bahawasanya Imam Ahmad sendiri tidak pernah mentakfirkan umat Islam. Malah bersikap warak daripada mengkafirkan Syiah, hatalah kepada Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah sendiri. Dan apabila ditanyakan tentang Haruriyah, beliau pun menyebut finni min hadha wa kul kama jaa fihi al-hadis. Aku tidak mempunyai apa-apa pandangan, sebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh hadis sahaja. Maka kalau kita lihat lebih mendalam dari segi konsep-konsep yang diaturkan oleh golongan yang kita katakan tadilah, yang mempunyai pandangan-pandangan yang rencam kepada umat Islam, mereka pun tidak akan dapat keluar daripada kesukaran yang mereka sendiri bina. Bahkan kalau dikaitkan dengan golongan ekstremis, dan kita tidak boleh menyangkal bahawasanya kalau pada hari ini disebutkan Khawarij itu ataupun golongan yang ekstremis itu lebih terpalit kepada golongan yang membawa fahaman Syekh Muhammad Abdul Wahab. Dan ini juga satu peluang juga untuk kita jelaskan bahawasanya Syekh Muhammad Abdul Wahab sendiri pun tidak mengambil keaslian ilmu daripada Hanabilah. Bahkan dia sudah tercabut ciri Hanabilahnya itu. Bahkan saudaranya sendiri itu Sulaiman bin Abdul Wahab telah mengkritiknya dengan kritikan yang keras dalam kitab Sawa'iqul Ilahiyah. Dan ternyata sampai kepada tahap itu kita melihat Syekh Muhammad Abdul Wahab
tidak membawa fahaman dan pegangan yang sewajarnya sebagai Hanabilah. Begitu juga dengan dukungan terhadap Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim Jauziyah. Jikalau ada yang mengatakan bahawasanya Ibn Qayyim dan juga gurunya Ibn Taymiyah itu mempopularkan fatwa tentang pembunuhan dan sebagainya, maka kita kena bahaskan secara ilmiah. Kerana di dalam fahaman ataupun di dalam naratif Hanabilah sendiri, Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan kufrun duna kufrin itu tidak mensyirikkan ataupun membawa kepada syirik akbar kepada umat Islam. Bahkan kepada terhib, iaitu untuk menunjukkan kesengatan dalam melakukan maksiat itu akan mendapat iqab yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada unsur yang mesti dihayati secara rohani daripada apa yang disebutkan oleh pada Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan lagi sungguh pun ada fatwa-fatwa yang kita katakan yang mengancam daripada Ibn Taymiyah dan juga Ibn Qayyim Jauziyah. Tetapi mereka tidak menyuruh ataupun menawarkan kepada pemerintah untuk membunuh umat Islam. Itu kerana mereka masih lagi berada dalam pegangan mazhab Hanabilah. Ini mesti kita kaji dan kupas secara ilmiah dan tidak boleh membawa suatu isu itu ke dalam menyempitkan hukum-hukum yang terdapat dalam Islam. Dan seterusnya lagi, kalau kita melihat ini adalah untuk menjelaskan identiti golongan yang mengatakan mereka Hanabilah. Kita boleh bawakan secara ilmiah, kita boleh bawakan secara debat, kita boleh bawakan secara dialog. Kerana perkara ini mesti diperbetulkan dan mesti dijelaskan secara terperinci. Kerana ada golongan yang disasarkan, kan, ulama-ulama kita, para habaib, mereka ini masih lagi golongan yang wujud, yang masih ada. Ulama-ulama kita yang masih wujud masih disasarkan dengan tuduhan-tuduhan yang tertentu. Maka bagi saya, pencerahan inilah yang akan membongkar segala tuduhan-tuduhan yang tidak munasabah dan yang tidak sewajarnya itu. Kerana kalau kita amati kehakiman-kehakiman ataupun hukum-hukum yang bersifat tawassul, tabaruk, kan, berdoa, istighasah dan sebagainya, ini ialah bukan suatu perkara yang lari ataupun yang dilarang oleh umat Islam. Bahkan ulama-ulama jumhurnya mengharuskan perkara ini. Dan daripada itu juga bertitik tolak bagaimana kehakiman yang menjadi dasar kepada Syekh Muhammadul Wahab pun tidak dapat dikenal pasti daripada manakah hukum itu didatangkan. Kalau ada yang mengatakan kerana Syekh Muhammad Abdul Wahab ini adalah orang yang Syekhul Islam, Syekhul Islam itu pun sudah boleh dipersoalkan kerana mengikut Syekh Muhammad Salih Utsaimin sendiri dalam syarah beliau kepada kitab Thalathatul Usul, beliau mengatakan bahawasanya Syekh Muhammad Abdul Wahab hanya menulis beberapa kitab akidah sahaja. Di antaranya adalah Kitabut Tauhid, Kashfu Asy-Syubhat, Al-Kabair dan Thalathatul Usul. Kemudian kalau dalam bidang fiqh, beliau menulis hanyalah dua sahaja, itu Mukhtasar Al-Insaf wa Syarh Al-Kabir dan Mukhtasar Zadul Ma'ad, yang mana pada perkiraan dan juga pengklasifikasian ulama tidak boleh mengangkat seseorang itu sebagai Syekhul Islam. Jadi kemuncaknya daripada ekstremis tadi kita boleh sudah lihat di manakah identiti sebenar, dan mereka sekarang pun tidak boleh menyembunyikan siapakah mereka yang sebenar, dan mereka tidak termasuk daripada mendukung kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun mereka mengatakan mereka adalah Ahlul Quran ataupun Ahlul Hadis, ataupun mereka adalah terlepas diri daripada golongan-golongan ekstremis terorisme yang menganjurkan kepada pembunuhan dan serangan. Mereka juga tidak boleh melepaskan diri daripada itu. Maka akhirnya masyarakat boleh mengenal, seandainya masyarakat berada pada landasan yang betul dalam mengenal siapakah yang
gemar mentakfirkan, membida'ahkan dan menyesatkan para alim ulama kita. Dan saya suka memetik perkataan Syekh Muhammad Abdul Wahid Al-Hambali. Perbezaan An-Nabitah dan juga golongan Al-Khawarij. Golongan Khawarij pada zaman dahulu, mereka ini mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Tetapi An-Nabitah ataupun Salafiyah Mu'asirah sekarang ini, Salafi Jihadi dan umpamanya, mereka ini mengkafirkan orang yang melakukan mubahah ataupun melakukan perkara-perkara yang harus dalam agama, melakukan ketaatan. Berbeza Khawarij dahulu, mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Kerana al-jahlu contohnya, mereka jahil dengan Allah, maka mereka melakukan perkara-perkara dosa besar. Akan tetapi sekarang ini, golongan Khawarij zaman moden sekarang ini, mereka mengkafirkan orang yang melakukan ketaatan. Mereka melakukan perkara-perkara yang harus, berdoa, kan, tahlil, kan, ataupun menyambut Maulidur Rasul, itu sudah dikira sebagai bid'ah ataupun perkara yang boleh disesatkan dan boleh dihancurkan diri mereka. Setakat itu dulu, wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Hamidi atas penerangan itu.